Assalamualaikum dan hai guys, hari ini saya nak kongsikan dengan anda tentang jenis-jenis anxiety. Yang pertama ialah fobia, pesakitnya akan rasa takut atau cemas pada sesuatu, contohnya seperti binatang, benda atau tempat. Sebagai contoh, trypophobia adalah rasa takut pada lubang rapat di sebuah permukaan, sama ada pada benda hidup atau bukan hidup, di sebuah permukaan. Dan ada juga claustrophobia yang takut pada tempat sempit ataupun kecil. Seterusnya, generalized anxiety disorder adalah berlaku apabila anda merasa cemas atau khawatir secara berlebihan. Contohnya seperti pekerjaan, apabila anda membuat salah sedikit saja, anda akan mula merasa cemas, atau ketika anda sakit, ianya akan merasa berlebihan. Dan perkara ini akan berlaku setiap hari dan berpanjangan lebih dari 6 bulan. Selain muncul rasa cemas, mereka juga akan merasa cepat lelah, mual, sakit kepala, sesak nafas dan insomnia. Perkara ini akan mengganggu aktiviti harian mereka. Yang ketiga adalah social anxiety disorder ataupun gangguan sosial. Ini berlaku apabila anda ingin berinteraksi dengan orang lain, berlaku ketakutan yang luar biasa apabila anda bersosial atau situasi di mana anda harus berinteraksi dengan orang lain. Mereka yang mempunyai penyakit ini akan cuba untuk mengelak dari orang ramai ataupun majlis sosial. Yang keempat ialah PTSD, Post Traumatic Disorder. Dapat muncul pada seseorang yang pernah mengalami kejadian trauma atau berada di situasi atau tempat yang mereka takuti. Contohnya seperti berlaku kemalangan dalam peperangan atau apa-apa yang ditakuti oleh individu tersebut. Orang yang menderita PTSD seringkali susah untuk melupakan pengalaman traumanya dan sentiasa terlintas di fikiran yang kemudian membuatnya tidak boleh melupakan kejadian tersebut dan membuatkan anxiety itu bertambah teruk. Yang kelima ialah OCD ataupun Obsessive Compulsive Disorder. Orang yang menderita OCD ini memiliki kecenderungan untuk melakukan perkara secara berulang-ulang kali. Contohnya mencuci tangan sebanyak 3 kali kerana dia fikir yang tangannya masih kotor ataupun sehingga dia berpuas hati. Orang yang mengidap OCD akan merasa was-was yang berlebihan dengan apa yang mereka lakukan. Penyakit ini juga mengganggu kehidupan seharian mereka. Terakhir sekali ialah panic attack. Mereka akan merasa takut atau panik tanpa alasan jelas ataupun secara tiba-tiba. Panik adalah perkara yang biasa berlaku jika kita dapat tahu perkara yang mengejutkan, tetapi kepada pesakit ini, ianya akan berlaku secara tiba-tiba dan mempunyai simptom seperti berdebar-debar, berpeluh, sesak nafas, badan menggigil dan terasa lemas. Tiada alasan yang jelas apabila berlakunya panik itu. Beberapa cara untuk menenangkan anxiety tersebut dengan mendapatkan tidur dan rehat yang cukup. Cuba untuk melakukan aktiviti outdoor dan luahkan atau berkongsi masalah kepada orang lain. Jika anxiety bertambah teruk, anda perlu bersegera berjumpa dengan doktor atau pakar untuk menerima rawatan. Itu sahaja dari saya. Ciao.